Ni dipanggil bia. Bismillahirrahmanirrahim. Kata dia besar. Tak boleh tak cakap. Dia dah. يجوز شرب القليل من الخمر. يجوز شرب القليل من الخمر حتى تعتاد على طعمه في الجنة. Dan remaja muslim sekarang pula tidak ada segan silunya meneguk arak dan diperlihatkan kepada orang lain di tempat awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua di luar sana? Moga semua sihat walafiat dan dipermudahkan urusan. Hari ini saya nak share mengenai arak. Zaman sekarang ni banyak ada manusia yang tidak tahu hukum halal haram, dan ada yang tidak mahu mengambil tahu hanya kerana ingin meluaskan keinginan nafsu mereka, malah berbangga untuk ditayangkan kepada orang lain. Dan ada pula yang menggunakan agama untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jelas dengan dalil daripada ayat suci Al-Quran dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah ada sahaja alasan yang mereka berikan untuk menghalalkan perkara tersebut. الجزء الأول الصفحة 227 يقول: يجوز شرب القليل من الخمر. يجوز شرب القليل من الخمر حتى تعتاد على طعمه في الجنة. هذا قول الكليني. مولاي القليل من الخمر 60 ملي جرام، ما تضرب البطل كله على ابو السيد حله. لا مولاي ماكو هيك شيء، 60 ملي جرام يوميا. تريد المزة زيتون، تريد المزة تين، تريد العبر ثنيات من شجرة مباركة. يلا مولاي خلينا نكمل مشروبنا يلا استودعناكم مولاي، سلام عليكم. Seperti yang kita lihat dalam video tadi, seorang pakcik yang mungkin juga guru, kerana ramai yang bertanya kepada beliau dan beliau menjawab pertanyaan berdasarkan kitab yang dikarang oleh imam-imam mereka. Mereka juga mengatakan bahawa Al-Kulani penulis riwayat apa sahaja yang dia dapatkan daripada orang yang mengaku mengikut para imam Ahlul Bait. Seperti mana yang dibacakan oleh pakcik tadi tu sambil teguk khamar, iaitu arak, dengan rasa bangganya berdasarkan dalil yang mereka ada. Sahabat semua, berbeza dengan remaja tadi, mereka melakukan apa sahaja sesuka hati mereka, minum apa sahaja yang mereka rasa nak minum, tanpa ada rasa bahawa mereka punya Tuhan, mereka punya agama, dan mereka dan kita ini adalah hamba yang lemah. Mungkin sahaja mereka tidak tahu mengenai halal haram dalam Islam. Sahabat semua, jelas lagi bersuluh bahawa pengharaman telah pun dimuktamadkan di dalam Al-Quran. Haram meminum minuman yang memabukkan, sama ada arak yang diperbuat daripada perahan anggur ataupun bukan arak, iaitu yang dibuat daripada benda yang lain. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun." Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan juga pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor keji daripada perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Sahabat semua, arahan supaya menjauhi arak ini adalah lebih kuat daripada tegahan meminumnya. Hal ini kerana tegahan sahaja tidak termasuk tegahan lain yang berkaitan dengannya, seperti melayan seseorang minum, membeli ataupun menjualnya. Sementara arahan menjauhinya pula bermaksud amaran supaya menjauhi segala perkara-perkara yang berkaitan dengan arak.
termasuklah minum dan sebagainya. Pengharaman tersebut termasuklah semua benda yang memabukkan. Ini berdasarkan hadis daripada Nabi SAW. Kullu syarabin askara fahuwa haram. Semua yang memabukkan adalah haram. Hadis ini menjelaskan maksud arak, iaitu semua perkara yang memabukkan, walau apapun namanya, hukum meminumnya adalah sama dengan hukum arak, iaitu haram. Tapi akhir zaman ini mereka mengubah nama arak dengan bermacam-macam nama, dengan bermacam-macam kaedah untuk mencari jalan keluar bagi membolehkan mereka meminumnya. Tetapi hakikatnya ia tetaplah haram. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yashrabanna nas min ummatil khamr yusammunaha bighairi ismiha. Yang bermaksud, demi sesungguhnya manusia di kalangan umatku akan meminum arak yang mereka menamakannya dengan nama yang lain. Kenapa dilarang untuk minum arak? Kerana manusia akan mabuk. Bila mabuk, maka manusia akan hilang kesedaran dan pertimbangan, yang mana akhirnya berlakulah maksiat ataupun pergaduhan. Maka arak tetap haram dan ditegah walaupun sedikit, sebagaimana tegahan Nabi SAW. Ma askara kasiruhu faqaliluhu haram. Yang bermaksud, apabila benda yang banyak memabukkan, maka yang sedikit pun adalah haram. Dalam mazhab Syafi'i, minum yang memabukkan adalah najis dengan perkataan rijsun dalam Al-Quran tadi dengan makna kotor dan najis. Sahabat semua, kita kenalah tahu dan kita kena sedar dalam Islam ini adanya hukum hakam yang menghalang seseorang daripada menghilangkan akal fikir mereka yang sedar. Dan juga terdapat hikmah pengharaman minum yang memabukkan. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan nikmat yang berbagai-bagai kepada manusia, dan yang paling utama ialah nikmat akal yang membezakan manusia dengan haiwan. Haiwan mereka tidak punya akal, mereka bebas melakukan apa sahaja. Tetapi manusia mereka punya akal. Mereka boleh membezakan mana yang baik dan mana yang buruk, bahkan memuliakannya berbanding dengan makhluk yang lain. Kestabilan hidup manusia sama ada sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat bergantung kepada kesempurnaan dan kekuatan akal. Dan Islam sendiri menyuruh untuk menjaga akal dan melarang meminum sesuatu yang menghilangkan akal fikir manusia. Semua minuman yang memabukkan merosakkan akal dan menyebabkan manusia kehilangan banyak faedah dan kelebihannya. Hal ini mengakibatkan jiwa mereka menjadi lemah, dikuasai oleh hawa nafsu, timbul rasa benci-membenci dan persengketaan di kalangan orang Islam, sehingga putus hubungan persaudaraan dan hilangnya rasa kasih sayang. Jadi sahabat semua, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah jugalah yang tahu bagaimana fungsi dan kejadian kita sebagai manusia yang punya fitrah. Allah melarang sesuatu perkara yang buruk kepada manusia, maka kita kena ikut. Dan Allah menyuruh perkara yang baik kepada kita, maka kita kena buat segala suruhannya. Sebab ia adalah kebaikan kepada kita sendiri, dan juga ia adalah fitrah kita sebagai manusia. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share dan subscribe. Cukup sekedar itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.